Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi ini kita uh, mengaji sikit dalam bahagian pengurusan projek, iaitu cara-cara uh, membuat scheduling menggunakan perisian Microsoft Project. Saya buka ini Microsoft Project 2003. Itu kita akan belajar berkenaan dengan Microsoft Project ini, berkenaan dengan buka, cara-cara nak buka dia, yang memulakan projek baru, iaitu menentukan kos dan aktiviti, skop dan aktiviti. Dan kita boleh ambil daripada yang untuk pembelajaran ni, kita menggunakan yang kita dah buat dalam Excel. Kita paste tu di MS Project, dan kita nak buat kolom work breakdown structure WBS, dan kita nak masukkan dalam resources, cost, duration dan sebagainya lah, predecessor dan critical, sehingga kita dapat save projek ni dalam baseline save. Okey, untuk itu kita bukakan Microsoft Project dahulu. Okey, kita bukakan Microsoft Project dahulu. Kalau boleh projek yang telah sedia ada, sebab senang untuk kita buat adjustment nanti. Okey, kita dah buka Microsoft Project ni seperti yang ada dalam ni, yang ada dalam maklumat ni, kita dapat kat sini lah. Sekarang kita dah boleh tengok lah dia punya menu. Okey, menu pertama kita tengok file, edit, view, insert, format dan sebagainya lah. Tengok indent, plus, minus, dia punya indent tu. Lepas tu ada semua yang ikon yang ada kat dalam ni, lebih kurang kita pakai penggunaan Microsoft yang lain lah. Dan untuk itu kita tengok dia punya ni. Yang pertama kita buka dah. Yang kedua kita nak tengok mengenali ikon-ikon. Kita dah cerita dah lebih kurang sedikit sebanyak. Tadi dia bagi tahu kita nak tutup ni kawasan ni. Kita nak tutup yang task ni, apa semua ni kita nak tutup. Kita tutupkan dia. Sebab kalau kita tutup tu, bukaan dia ni lebih luas. Dan kita dapat tengok banyak benda lah dalam ni. Okey, kita pergi satu peringkat lagi. Mula projek baru. Mula projek baru ni kita ada sampel. Saya dah buat satu sampel. Ni menunjukkan projek baru kita, cadangan pembinaan sebuah rumah banglo satu tingkat di atas lot sekian-sekian lah. Tempoh penyiapan adalah 6 bulan. Jangka bermula adalah 1 Januari. Ataupun kita buat sekarang ni, jangka bermula hari inilah. Hari ini iaitu 2001 lah. Lepas tu kita susun balik BQ tu, kita susun balik, dia akan nampak macam ni. Prelim, filing, file cap, ground beam. Tadi asalnya macam ni. Kita kena susun balik ni, sebab ni tak tahu susun lagi. Bila kita telah susun balik, dia akan jadi macam ni lah. Mula-mula aktiviti yang pertama, prelim, filing, file cap, ground beam, slab, sebagainya, sampai kepada kerja-kerja luar lah. Apabila kita dapat yang tersusunnya macam ni, dia akan jadi macam ni lah. Prelim cost, insurans dan sebagainya, kita extract daripada BQ ni lah. Jadi kita dah ada work below berapa, work structure above, roofing, building works, building finishes, M&E, fitting dan external lah. Jadi untuk itu kita ambil balik yang ni. Kita ambil yang ni, kita copy. Okey. Jalan yang pertama adalah kita copy benda ni. Tengok, kita copy benda ni. Okay, copy dah tadi. Okey, copy. Okey, kita masukkan dalam program kita. Okey, sebelum kita masuk, kita kena delete dulu apa-apa item yang ada dalam program lama ni.
Sebab ni kita pakai program. Okey, kita delete dulu. Kita tengok, kita delete dulu item ni. Okey. Kita nak delete just bawah daripada item dia sajalah. Okey. Kita delete. Okey, delete. Yes. Okey, dia dah kosong. Apabila dah kosong, kita boleh paste tadi aktiviti yang kita dah ambil daripada program tadi, kita paste balik kat sini lah. Paste balik, save, paste. Okey. Kita paste balik kat sini lah. Jadi dia dah keluar kat sini lah. Kita punya program dah keluar di Microsoft Project, bukan lagi di Excel. Okey, untuk itu, untuk yang keduanya kita kena susun balik ni program ni. Kita kena susun balik prelim course, piling work kita masukkan. Oh sorry, ni atas ni ada tak habis, kita cut lagi ni. Okey, minta maaf. Kat atas ni tak habis, kita cut lagi, kita cut dulu. Jadi kita paste semula tadi. Saya cuba ada lagi ke paste dia. Ada lagi, okey. Sekarang kita dah boleh buat. Kita dah masukkan dalam ni. Cuma kita nak adjust ni balik. Kita nak buat dia punya activity punya step. Okey. Kita nak buat activity punya step ni, kita kena masuk macam ni lah. Kita kena buat satu new task. Kita tulis sini prelim. Okey, ni prelim. Saya tulis ringkas-ringkas saja. Prelim. Ini pilot work ni kita kerja substructure. Okey, masukkan satu lagi. Saya tulis substructure ataupun work below. Substructure, lepas tu slab column. Kita pakai ni semua under substructure lah, senang. Okey, substructure. Lepas tu ni kita pakai satu lagi, kita boleh pakai, kita masukkan satu lagi, kita panggil above structure, above ground. Okey, above ground. Kita masuk lagi ni roof structure. Roof. Kita masuk lagi roof. Lepas tu sini kita masuk lagi finishes, building finishes. Building finishes. Kita dah masuk dah building finishes apa semua sampai floor, window, door, electrical. Kita masuk satu lagi. Ni electrical, M&E. M&E works. Okey. Bila kita dah masuk ni, toilet fitting apa semua ni, kita masuk juga under electrical tadi lah. Kita boleh masuk under electrical. Jadi kita tolak ke atas je lah. Okey, kita tolak ke atas je lah. Toilet, ironmongery. Ni semua kita tolak ke atas. Okey, ni M&E ni kita buat turun lah tadi. Kita buat turun. Di sinilah. Okey. Ironmongery pun kita tolak ke atas. Okey. Finishes. Ini kita kira building work semua dah ni, building work.
Okey. External ni kita masuk satu lagi item. External work. BLDG. Building external work. Ataupun kita namakan apa ni, works within the boundary line. Building external work. Okey. Bila kita dapat benda ni, kita pun item ni kita buat sebagai under satu prelim. Kalau boleh kita buat dulu headline dia bungalow. Jadi bungalow ni mengandungi tas-tas yang di bawah dia lah. Okey, tas-tas yang di bawah dia tu adalah under bungalow lah. Yang keduanya substructure. Okey, substructure ni piling. Ini samalah. Substructure ni above ni banyak kan, jadi kita buat sekali. Above ni banyak sama sini above. Okey, tapi ni kita kena keluar lagi sebab dia di bawah satu bungalow je. Okey, jadi kita dah nampak dia punya cara tu. Kita dah nampak dah. External ceiling frame ni ada satu kepala. Okey, itu buat keluar dia. Lepas tu kita buat keluar lagi ni untuk duduk di bawah satu bumbung lah, di bawah satu structure lah. Okey, MNE. Ni silap sikit. Ni item ni bukan duduk kat sini, finisher duduk kat atas. Okey, kita dah masukkan. Jadi kita tolak ni. Ini semua ni under satu bawah satu bidang external work. Lepas tu kita masuk lagi satu finish. Aktiviti kita dah finish lah maknanya. Jadi finish ni adalah satu item yang inilah. Okey, dalam keadaan tu kita pun boleh tentukan hari sebab dalam projek kita dia hendaknya lebih kurang lebih kurang 6 bulan. Lebih kurang 6 bulan. Apabila dia bagi tahu 6 bulan ni, maknanya kita kena jadualkan kita ni adalah 6 bulan lah. Prelim ni adalah bergantung kepada 6 bulan. Kita masukkan prelim 6 bulan ni, maknanya 6 kali 3, 18, 180 hari. Okey, kita bubuh 180 hari. Okey, substructure ni piling katakan 30 hari. Kita bubuh dulu 30 hari. Pie cap katakan 14 hari. Kita bubuh 14 hari. Lepas tu ground beam 12 hari. Slab 7 hari. Column 14 hari. Roof, sorry, ada satu lagi benda yang kita tak ni. Okey, kita boleh buat ni. Okey, dia dah jadilah. Roof ni under satu kolom lain lah, under benda lain lah. Okey, roof truss lebih kurang 14 hari. Roof covering 7 hari. Okey, roof covering 7 hari. Tapi dalam masa yang sama kita check dulu kita punya projek ni bermula bila. Okey, projek ni kita pergi kepada projek dan kita pergi kepada project information. Jadi di project information tu dia menunjukkan yang kita buat ni kita adalah copy paste daripada projek yang kita buat tahun 1902 lagi. Jadi kita kena tukar ni 2002 lagi.
Sekarang ni dah 2,000 lebih kan. Jadi kita tukar today lah, 28 hari bulan 2 lah. Okey, semua ni kita kena tukar dulu dia punya project information tu. Sebab kalau tidak dia pergi balik kepada project asal. Jadi dia punya timeline ni panjang sangat lah. Kira lah daripada 2002 sampai ke 2021. Jadi sekarang kita dah buat dia dah buat dia punya apa ni, dah pick up balik yang projek sekarang lah, bukan projek yang dahulunya ni. Okey. External wall kita kata lebih kurang 14 hari. Frame lebih kurang 7 hari. External wall lagi. Internal wall 14 hari. Ceiling 14 hari. Internal ceiling. External ceiling tak sampai lah 14 hari, 7 hari je. Lepas tu internal ceiling 14 hari. Floor finish ni lebih kurang 12 hari. Window ni lebih kurang 12 hari jugalah. Door lebih kurang 7 hari. Wall finishes ni lebih kurang 7 hari. Toilet fitting 7 hari. Ironmongery 7 hari. Plumbing 12. Finishes tu ada item, katakan lagi adalah 14 hari ke. Okay. M&E work 30 hari. Okay, external boundary 12 hari. Road work 7 hari. Septic tank 14 hari. Sewerage line bubulan 14 hari juga. Water reticulation 21 hari. Katakan 21 hari. Finish 1 hari.